Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd, apa khabar nak belajar tahun 2 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insyaAllah pada hari ini untuk mata pelajaran sirah kita akan sambung pembelajaran kita di bawah, dan masih lagi di bawah tajuk besar dia adalah peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan tajuk kecil dia adalah kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah tajuk ini kamu akan mempelajari ataupun kamu akan mengetahui yang pertama sekali, baginda Nabi ni akan menziarahi kubur ayah dia iaitu Abdullah. Yang kedua, peristiwa kematian ibunya Aminah. Dan yang ketiga, diserah penjagaan selepas itu diserahkan kepada atuk dia Abdul Muttalib. Tapi tak lama lepas tu Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Dan selepas itu Nabi Muhammad ni dijaga oleh bapa saudara dia, siapa? Abu Talib. Ada 4 peristiwa kat sini. Yang pertama, Nabi Muhammad ziarah kubur ayah dia. Yang kedua, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang ketiga, dijaga oleh Abdul Muttalib. Dan selepas 2 tahun tu Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Dan yang terakhir, dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Jadi kita tengok muka surat 24 tu, perenggan yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunya bercadang membawa baginda ke Yathrib ataupun Madinah untuk menziarahi saudaranya Bani Najir. Beliau turut membawa Ummu Aiman iaitu hamba abdi bapa Nabi Muhammad SAW untuk pergi berziarah. Apabila sampai di sana, Aminah telah menunjukkan kepada baginda kubur bapanya Abdullah. Baginda merasakan itulah kali pertama baginda bergelar anak yatim. Jadinya ketika Nabi Muhammad ni berumur 6 tahun, Nabi Muhammad, ibunya Aminah dan juga hamba yang ditinggalkan oleh arwah ayah dia Abdullah iaitu Ummu Aiman pergi ke Yathrib, ke Madinah untuk menziarahi saudara mara Nabi ni daripada Bani Najir. Tetapi setipunya di sana, Aminah ni menunjukkan kubur ataupun makam ayah dia. Kubur dan makam ni benda yang sama, iaitu tempat pengebumian jenazah. Dan apabila Aminah tunjuk kepada Nabi Muhammad, inilah kubur ayah kamu Abdullah, maka pada masa itu barulah Nabi Muhammad merasakan beliau ni anak yatim. Kerana selama ni beliau tak rasa pun beliau anak yatim, sebab dia lahir-lahir memang ayah dia dah tak ada. Dia membesar dengan ibu dia. Jadi dia tak rasa sangat tak ada ayah tu. Tetapi bila Aminah menunjukkan ini adalah kubur ayah kamu Abdullah, masa tu baru dia merasakan yang dia tu adalah anak yatim, baginda ini anak yatim. Okey, perangkat yang kedua, selepas sebulan berada di Yathrib, mereka menaiki unta menuju ke kota Mekah. Ketika dalam perjalanan, ibunya sakit di tempat yang bernama Abwa. Tidak berapa lama kemudian ibunya meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Jadi selepas sebulan itu 30 hari berada di Yathrib, berada di Madinah. Jadinya Nabi Muhammad, Aminah dan juga Ummu Aiman ni menaiki unta menuju ke Mekah. Tetapi ketika dalam perjalanan, on the way, ibunya sakit di tempat yang bernama Abwa. Tidak berapa lama kemudian ibunya pula meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Jadinya setibanya di Abwa, ibu Nabi ni Aminah binti Wahab ni jatuh sakit lalu meninggal dunia. Ini tadi Abwa. Ketika Nabi berumur 6 tahun. Kita sambung perenggan yang seterusnya. Selepas itu Nabi Muhammad SAW telah kembali dengan perasaan yang sangat sedih. Baginda pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah.
Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada datuknya Abdul Muttalib untuk dipelihara. Okay, jadinya selepas ibunya meninggal di Abwa' tadi, baginda Nabi dan Ummu Aiman ini pulang ke Mekah. Jadinya apabila setibanya di Mekah, Ummu Aiman ini menyerahkan Nabi Muhammad ni kepada atuk dia Abdul Muttalib untuk dijaga, untuk dipelihara. Itu maksudnya dijaga. Yalah, tadi selama hari ni Nabi Muhammad ini duduk dengan ibunya. Selepas ibunya meninggal dunia, maka Ummu Aiman ni hamba yang ditinggalkan oleh Abdullah ni tadi menyerahkan kepada Abdul Muttalib, menyerahkan kepada atuknya untuk jaga Nabi Muhammad ni. Jadi perenggan yang terakhir muka surat 24 tu, datuk Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, datuknya seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Jadinya datuk Nabi ini bukanlah calon-calon orang. Abdul Muttalib ini bukanlah calon-calon orang. Beliau adalah orang yang dihormati, disanjungi kerana beliau adalah pembesar kaum Quraisy. Kita tengok muka surat 25. Muka surat 25 yang ada gambar orang usung keranda tu, usung jenazah. Untuk muka surat 25, datuknya sangat sayang kepada baginda. Kepada baginda ni kerana baginda ni cucu kepada Abdul Muttalib. Jadi atuk mana yang tak sayang cucu, betul tak? Macam kamu lah, atuk kamu pun sayang kamu juga. Jadinya Nabi Muhammad SAW telah dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad ni dijaga oleh atuknya selama 2 tahun. Tidak lama kemudian datuknya pula meninggal dunia. Umur Nabi ketika itu baru 8 tahun. Sama macam kamu lah, darjah 2. Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Jadinya Nabi Muhammad ni sedih dengan pemergian ibu dia pun masih ada lagi. Sampai bila-bila ada dia teringatkan ibunya meninggal dunia. Tetapi selepas 2 tahun di dalam jagaan atuknya Abdul Muttalib, lepas itu Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad ni memang sedih lah. Dan sekali lagi Ummu Aiman ni selaku hamba kepada Abdullah ni tadi, hamba kepada keluarga baginda ni tadi, telah membawa pula baginda kepada bapa saudaranya iaitu Abu Talib untuk dipelihara setelah kematian datuknya. Jadinya tadi ada 3 peringkat lah maksudnya. Nabi Muhammad ni asalnya duduk dengan ibunya, dipelihara oleh ibunya Aminah. Yang kedua, selepas Aminah meninggal, Ummu Aiman bawa pula kepada atuk dia. Atuk dia siapa? Abdul Muttalib. Jadi selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, dibawa pula kepada Ummu Aiman, bawa pula kepada siapa? Kepada bapa saudara dia, maafkan saya, Abu Talib. Jadinya ada 3 peringkat kat sini. Aminah meninggal, bawa kepada Abdul Muttalib, datuk dia. Abdul Muttalib meninggal, bawa kepada Abu Talib. Jangan tertukar pula, Abdul Muttalib tu atuk dia, Abu Talib tu bapa saudara dia. Dan dari situ adalah gambaran, lukisan di situ. Datuk Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadinya gambaran yang menunjukkan di mana orang mengusung jenazah datuk Nabi Muhammad SAW. Jadi dekat sini ada aktiviti, ada latihan. Harapnya latihan yang minggu lepas kamu dah siap. Jadi dekat sini kita tengok, saya nak kamu buat aktiviti 2 sahaja. Aktiviti 2 je. Yang ni, yang saya merahkan tu, iaitu ada A, B, C. Yang tu je saya nak kamu jawab. Okey, yang pertama kita tengok kat situ. Dia kata apa? Berapakah umur Nabi ketika kematian datuknya? Okey, ayahandanya tu kamu gariskan. Okey, kamu buat kat situ datuknya. Berapa usia Nabi kat situ? Jangan tertukar pula usia Nabi ketika Aminah meninggal dunia dengan ketika datuknya meninggal dunia. Umur berbeza. 6 tahun siapa yang meninggal, 8 tahun siapa yang meninggal. Yang B tu, apakah nama kampung atau tempat kematian ibu Nabi Muhammad SAW? Saya dah highlight kan tadi, Abwa. Okey. C tu, berapakah usia Nabi Muhammad SAW ketika ke Yasrib bersama ibunya? Berapa usia dia? Okey, jadinya tu saya kata dia jangan tertukar 8 tahun ke 6 tahun, jangan tertukar. Jawapan semua ada dekat atas ni. Contoh dia tanya tadi, berapa usia Nabi Muhammad ketika atuk meninggal dunia? Ada dekat sini.
Soalan tanya apa lagi? Soalan tanya apakah nama kampung? Ada dalam perenggan pertama tu. Yang dalam bracket tu. Kamu tengok tu betul. Dalam kurungan. Yang C tu berapa usia Nabi Muhammad ketika kerasib sambil punya. Dalam perenggan yang pertama sekali tu ada. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur berapa? 6 tahun. Jadi kamu jawab. Jadinya kamu jawab dulu dalam kertas yang elok. Kalau kertas kacang tidak cantik, nanti dapat buku kita tampal. Okay, jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf jika kamu tak faham. Kamu boleh minta ibu dan ayah kamu tanyakan kepada saya. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.